Golongan Buddha menikmati kesenangan sementara Muslim Rohingya ditindas. Jadi kalau yang ini Buddha, tapi yang Muslim dalam keadaan ini. Jadi pagoda dinaikkan. Sedangkan ASEAN gagal menangani nasib Rohingya kerana polisi tidak campur tangan dengan urusan negara masing-masing. Jadi ASEAN tak boleh kata apa, dia biar saja. Yang mengajarkan Rohingya dilabel sebagai pelarian haram yang ditangkap di Laut Andaman, yang berarti illegal refugees. Didakwa sebagai Bengali dan akan diterima jika mengaku diri Bengali Burma. Kalau you kata you orang Rohingya, dia tidak menerima. Jadi dikaitkan dengan itu. Dan kenapa Bengali, kenapa tidak Rohingya? Jadi ini yang mana. Jadi kini Muslim Rohingya ialah satu, tiada perlindungan, no protection. Ya. Kampung halaman dirampas dan diberi kepada penganut Buddha. Isu kedua, tiada kemampuan melindungi wanita dari dirogol atau oleh tentera. Ini yang di dalam Myanmar. Ya. Tiada boleh membina atau memperbaiki masjid di Rohingya, diarahkan tak boleh nak perbaiki sikit pun masjid, walaupun masjid sudah dibakar, nak bina balik, atau masjid yang nak dipulihkan sikit, nak perbaiki, tidak dibenarkan. Tiada boleh berkahwin, itu tidak dibenarkan untuk berkahwin kecuali dengan kebenaran saya sebut tadi. Sumber pendapatan disekat, memang tidak dibenarkan untuk bergerak, tidak dibenarkan untuk berniaga. Ya, ada sedikit sangat yang kalau boleh itu dalam tempat lain. Rayuan untuk bantuan. Jadi badan antarabangsa UN, EU, OIC, ASEAN atau NGOs, negara seperti UK, USA, India, China dan Australia yang sentiasa nak supaya diorang dihantar ke jadi negara ketiga, mencari penyelesaian yang berkekalan untuk isu Rohingya. Ini yang patut dibuat dan memanfaatkan rangka undang-undang antarabangsa. Apa saja undang-undang antarabangsa yang boleh melindungi orang Rohingya ini patut kita lakukan. Jadi tuntutan ke atas kita yang kita cadangkan ialah to recognize Rohingya as an indigenous ethnic. Ya. Itu paling tidak perlu diperjuangkan. Diorang mesti di-recognize as an ethnic, indigenous ethnic of Arakan. Yang kedua, to issue immediately national identity card. Sekarang diorang tidak ada kad kenalan. To give permission to build mosque and other religious facilities. Orang tidak. To admit into higher education including primary education, membenarkan mereka itu pergi ke sekolah. To stop extrajudicial killing, raping Rohingya women, any form of harassment, nak dihentikan. To stop arbitrary arrest, torture, arbitrary taxation. Sebenarnya ada orang dipanggil tekanan untuk mencukai dengan sangat tinggi, cara menyeksa dan mendera mereka. To lift all form of restriction, semua pergerakan mesti dibebaskan kerana ini ada undang-undangnya. To stop forced slave labor, jadi buruh paksa. Banyak orang Rohingya jadi buruh paksa. To lift restriction on marriage, mereka mestilah jangan perlu minta keizinan untuk berkahwin. To stop forced eviction and house destruction, rampas rumah, roboh rumah, itu mesti dihentikan. To give back forced confiscated land to their owner, tanah-tanah yang dirampas dipulangkan balik. To call back all model villages to their original places. Yang dipanggil model villages itu yang ditukar jadi orang Buddha, kita akan tuntut supaya ditukar balik. Ini tuntutannya. Baik, tuntutan kepada negara yang menerima pelarian Rohingya macam Malaysia, yang kita tuntut ialah give temporary protection, berikan perlindungan sementara. To issue dokumen, beri mereka dokumen yang boleh diterima oleh agensi-agensi. Kadang-kadang diorang ni rajin ditangkap oleh polis. Bila tunjuk UNHCR dia kena, diorang ada polis kata ini saya tak mau pakai. Jadi tak ada agensi. Pergi dekat hospital lain, pergi dekat agensi ni lain, pergi ke immigration lain. Jadi tak ada dokumen yang diiktiraf betul-betul. To give chance for education, tentu kepada anak-anak mereka. Permission for employment, benarkan mereka bekerja. Dan access for treatment and health services untuk dia mendapat rawatan. Ini yang kita nak tuntut di Malaysia. Dan Trust, Syura dan SIMA, MAPIM dan yang lain yang di bawah MAPIM, kita nak kita wujudkan tabung kemanusiaan Rohingya. Kemudian kita buat pendaftaran sukarelawan bantuan pelayanan Rohingya. Yang ini yang kita buat satu pejabat di Sungai Petani, dia panggil
Pusat Perkhidmatan Pelarian Rohingya PPR kita ada. Tapi saya dipahamkan ada juga NGO yang lain buat itu. Kemudian menuntut ASEAN OIC menyelesaikan isu Rohingya. Mana OIC jangan pejam mata. Dia kata kami tak boleh buat apa-apa sebab itu bukan OIC member. Dan OIC takkan nak dibuat biar begitu. Misi kemanusiaan ke Arakan artinya kita pergi ke Arakan dan tengok apa yang situasi di sana dan mengumpul anak-anak pelarian untuk projek pendidikan. Dan ini ada dibuat. Ada NGO Suci daripada Taiwan buat buka sekolah di KL. Kemudian tu saya dipahamkan ada madrasah yang dibuka sekolah oleh ABIM. Kemudian tu apa lagi? ABIM Suci ya. Lepas tu UN ada buat sekolah ya. Yang share antara jaringan NGO dan share situ. Jadi buka sekolah tu. Tapi yang mengheran saya kenapa harus buat begitu? Sepatutnya benarkah masuk ke sekolah kerjaan finish. Bukan ramai pun, mereka ni saya ingat tak sampai pun 2,000. So yang duduk di Melaka, yang duduk di mana-mana, pergi masuk sekolah, daftar ke mereka. Sebab kita nak bagi orang tu masuk dalam masyarakat kita lebih baik daripada kita asingkan. Ini yang kita minta. Jadi inilah pengenalan latar belakang kepada keadaan Rohingya sebagai mukadimah untuk saudara faham situasinya. Saya sekarang menjemput Ustaz Burhani untuk memberikan sedikit pandangan beliau tentang keadaan itu semua di tingkat. Wassalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saudara Muslim Majlis yang juga merupakan Presiden KAS dan Setiausaha Agung ABIM, Syura dan beberapa perempuan lain yang saya hormati pimpinan gerakan NGO Islam yang hadir pada pagi ini dalam bengkel Rohingya, wakilan dari Puan Islam daripada Selatan Thailand, daripada Bangladesh, daripada Burma ataupun Arakan Rohingya, daripada Trust, hadirin hadirat dikasih sekalian. Namun sekali kita yang juga sebenarnya semacam mustadafin juga, walaupun kita di negara merdeka, tapi umat Islam rata-rata masih terbelenggu. Di negara yang bernama negara merdeka pun mereka sangat terbelenggu. Jadi oleh kerana keadaan yang demikian, tidak pula menafikan kemestian kita menurut perintah Allah Azza wa Jalla, dan sebagai umat yang merujuk kepada Quran dan Hadis, yang tahu tanggungjawab, kita tidak dapat melepaskan diri kita dari tuntutan ayat, nas-nas Al-Quran dan firman-firman Allah yang mengatasi segala perkataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 74, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Hendaklah berjuang di jalan Allah orang-orang yang menjual kehidupan dunia ini dengan membeli akhirat. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, siapa yang berjuang di jalan Allah, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Lalu dia terkorban atau kalah atau dia menang, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, kami akan kurniakan kepadanya ganjaran yang sangat lumayan. Dalam ayat 75 surah An-Nisa, Allah menegaskan lagi, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, mengapa kalian enggan berjuang di jalan Allah?
Mengapa kalian enggan berjuang di jalan Allah untuk membela golongan mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan, dari kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak, alladzina yaquluna rabbana, yang selalu berdoa kepada Allah, hai Tuhan, akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha, selamatkan kami, keluarkan kami dari negara atau kampung yang zalim penduduknya ini. Waj'al lana min ladunka waliya, dan kurniakan untuk kami, hai Tuhan, dari sisimu mereka yang dapat membantu kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan kurniakanlah sesiapa jua dari kalangan daripadamu, hai Tuhan, untuk kami orang yang boleh membantu. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun kita sendiri bukanlah boleh dikatakan bebas, tetapi sudah menjadi kewajipan kita sebagai umat Islam, walaupun serba terhad, miskin, tak berada, ya, pejabat kita pun menumpang, tetapi kita mempunyai tugas dan kewajipan yang Allah bebankan selama kita masih hidup. Oleh itu, dengan rasa harga diri dan tahu martabat kita dan keupayaan kita, kita cuba membantu saudara-saudara kita di Rohingya dalam bentuk dan dalam kadar yang telah kita rumuskan dalam tulisan memorandum, pernyataan akhbar yang dilakarkan oleh saudara Azmi bagi pihak Muappim, Syura dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahawa masalah umat Islam ini terlalu banyak. Bukan hanya di Rohingya, kita sedang melihat pembunuhan hari-hari, berpuluh bahkan ratusan umat Islam di Syria. Dan kita juga mendengar dan melihat umat Islam dibunuh di Afghanistan, di pedalaman kampung Pakistan, di Waziristan. Kita juga sedih dengan berbagai malapetaka yang melanda umat Islam ini, sama ada di Shishan dan di tempat-tempat yang lain, di Palestin, di Gaza. Sedangkan sumber kita sangat terhad, tetapi kita yakin dengan keikhlasan saudara-saudara kita, sahabat kita, saudara Azmi, yang walaupun kadang-kadang tak sihat, tapi beliau sanggup bersama, berjuang bersama untuk membantu saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, hasrat yang nak dicapai oleh umat Islam Rohingya, mana yang disebutkan tadi, adalah untuk dia diiktiraf sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, yang berdaulat,